Kata Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sinfani la yata'allam. Imam Syafi'i kata apa? Dua jenis manusia yang kalau mengaji pun takkan pandai. Dua jenis manusia kalau belajar pun dia tak pandai. Siapa dia ni? Dua-dua ni. Kata Imam Syafi'i, al-mustahyi la yata'allam wal mutakabbir la yata'allam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pertemuan kita yang ketiga kalinya. Terpuji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih sudi memberikan nyawa untuk kita sekalian. Sesungguhnya nyawa ini ada pada kuasa Allah. Lepas sembahyang, lepas salat, selalu kita kata pada Allah Ta'ala, kita wirid lepas salat, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Kamu ya Allah. La ilaha illallah wahdahu, bersendirian dia, bersifat wahdaniyat dia, la syarika lahu, tidak bersekutu dia. Lahul mulk, baginya milik segalanya. Bagi Allah itu milik, mulk, kerajaan miliknya. Yuhyi wa yumit, Allah itu menghidupkan dan dia juga mematikan. Maknanya hidup mati kita ni pada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu amat berkuasa di atas segala sesuatu. Hidup mati kita pada kuasa Allah Ta'ala, qudrat Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih hidup lagi untuk sekalian harinya lagi, agar kita dapat meneruskan hidup lagi. Bulan 8 pun nak habis dah. Tak sedap kita akan masuk bulan 9 pula. Nyawa diberi lagi oleh Allah. Maka jom cari sikit jawapan. Pasal apa Allah masih taruh kita lagi ni? Pasal apa Allah masih lagi bagi nyawa kat kita? Sedangkan ramai adik-beradik kita khasnya, ramai kaum kerabat kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, orang kampung kita, ramai yang telah balik
Kita kata balik kan nak? Balik ke mana tu? Balik ke kampung asal kita. Di mana kampung asal kita? Ulama kata bila Adam daripada syurga, maka kampung kita sebenarnya syurga Allah. Tapi jaga, jangan salah jalan. Jalan kita adalah syurga, baliklah ke syurga Allah. Tetapi jika tak sampai syurga, ada satu benda lagi, tempat lagi yang menanti manusia. Apa tempat tu? Neraka. Kita banyak tauhid rendah-rendah bukan tempat. Syurga tempat nikmat, neraka tempat azab. Pilihlah yang mana kamu kehendaki. Allah beri kita ikhtiar. Allah beri kita pilih jalan mana nak pergi, hak mana kita mau. Pilihlah dengan akal, dengan nafsu, dengan ilmu. Timbang-timbang tengoklah hak mana mau. Kalau mau syurga, sila berjalan hidup ini atas jalan orang soleh. Tapi kalau nak neraka, tinggalkan jalan orang soleh, pergi jalan orang taleh. Dia baca dua, sad alif lam ha, lawan dia ta alif lam ha. Saleh lawan dia taleh. Apa dia taleh? Tuan-tuan, bahasa Melayu pun sebut. Bahasa Melayu pun sebut, kita pinjam bahasa Arab. Kata nak buat ayat. Saya nak lintas jalan raya. Saya nak lintas jalan. Sebelum saya melintas, saya menoleh ke kiri dan ke kanan. Maka pinjam kata toleh, tuan. Apa yang toleh? Berpaling. Berpaling. Quran kata tawallau fa in tawallau, jika kamu berpaling pada Allah, kamu akan tak jadi hamba dia. Tuan-tuan, perempuan Allah sekalian, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kekal kita lagi menjadi hamba yang solat, yang ibadat. Tetapi jom ambil tahu bahawa ibadat kita ni tak pergi mana-mana pun kalau tak selit masuk, tak perkemai, tak kunci ibadat kita ini dengan ilmu. Tapi mana ibadat ni kalau tak ada ilmu? Maka saya tahu panjang-panjangkan bicara masa pendek, kena hurai itu panjang, lalu masa cepat. Tanda kiamat. Ni 8 suku lah. 8.20 nak 9.20 tu berhenti sejam. Nak hurai takut tak sampai. Kena short pendek-pendek takut tak faham pula. Jadi kadang-kadang terpanjang juga. Baik, malam ni tuan-tuan nak buat apa? Seperti saya sebutkan, kita terus pada perbincangan kita malam ni insya-Allah. Saya nak buka Quran untuk sama-sama kita kaji. Kerana dasar kepada Islam ialah Al-Quran. Ulang balik, Al-Quran bukan hanya kitab bacaan, bukan sekadar bacaan, tapi Quran kitab amalan. Jom baca, bagi faham, dan dengan faham itu amallah kita. Dan Islam agama yang menekankan ilmu. Jangan beribadat tak ada ilmu. Maknanya kita bukan tak ada ilmu, tuan, ada, tapi sikit pun. Pertama sikit, keduanya kalau ada pun dia boleh hilang. Ilmu ni boleh hilang. Baik, jadi kita digalakkan oleh Islam mencari ilmu. Dan saya nyatakan balik, Islam bukan agama duduk saja di rumah. Islam agama pertama yang mengajak kepada ilmu. Dalil? Apa dalilnya tuan? Yang kata Islam agama ilmu? Jawabnya,
ialah ayat yang pertama turun tu suruh buat apa? Ya tak? Ayat yang mula-mula turun tu suruh buat apa? Duduk saja. Tak. Maka Allah berfirman, khitab kepada Nabi SAW di Gua Hira. Jibril menjumpa Nabi SAW seperti mana kita faham. Jibril suruh Nabi baca, Iqra. Wahyu pertama daripada Allah. Buka Sahih Bukhari, jumpa cerita ni. Hadis pertama bagaimana wahyu datang pada Nabi SAW. Kitab hadis Bukhari yang mula-mula hadis nombor 1, cerita pada al-wahyu, permulaan turun wahyu daripada Allah di Gua Hira. Maka apabila Allah Ta'ala suruh Iqra, ayat pertama turun Iqra, bermakna Islam agama ilmu, kena baca, kena kaji, kena mengaji, kena ada ilmu. Kena ilmu tak kira kat orang mana pun. Baik. Maka dalil pertama kita mengaji ialah kerana Islam itu suruh kita belajar. Allah Ta'ala suruh belajar. Iqra. Iqra maknanya, ulang balik, Iqra, makna Iqra, 3 makna. Pertama Iqra maknanya baca. Baca buku, baca Quran, baca risalah-risalah yang berkaitan dengan agama. Iqra. Maka yang pertama Islam ajak kita baca. Maka bila kita Islam, antara benda yang kita kena buat ialah baca. Baca apa? Baca message. Baca message. Message apa? Baca message Allah. Di mana message Allah? Ni Quran. Inilah dia message Allah. Satu benda yang Allah rakamkan di sini untuk kita buka hari-hari. Tapi malamnya umat Islam hari ini dia jarang buka Quran. Yang dia buka hari-hari yang pada tang mana aku cuba tengok, tang mana pun dia biasa buka handsetnya. Pagi-pagi buka lah. Quran tak buka lagi, buka kalam manusia dulu. Maka kamu mendudukan makhluk atas Allah. Saya tanya diri saya, tuan, kalau buat kerja begitu, rasa salah ke tak? Tuan, rasa salah ke tak? Pergi berlebih makhluk atas Allah Ta'ala. Rasa-rasa betul tak pejabat kita? Kita kata tak betul ni, tak betul. Pasal aku lebihkan makhluk. Jadi sekarang ni kita nak belajar untuk melebihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak lebihkan dia, nak melebihkan perintahnya, nak melebihkan suruhannya. Maka jadilah Quran ni 2 benda, tuan. Seluruh ayat Quran 6,666 ayat yang disebut oleh ulama, dia pecah 2 je. Bukalah Quran tak mana pun, 2 saja bahagian dia. Pertama bahagian suruhan Allah, kedua bahagian larangan Allah. Itu Quran. Ada benda yang disuruh, ada benda yang dilarang. Apa suruhan Allah? Banyak suruhan Allah Ta'ala. Ada satu tempat minta kita sampaikan benda ni, minta kita buka benda ni, sebelah Perak sana. Dia memang jumpa kita di rumah, minta, Ustaz, tolong buka masalah ke kami. Masalah apa ni yang benar? Tolong bukakan ayat-ayat Quran yang cerita tentang iman pada Allah Ta'ala. Nak suruh buka bab tajuk iman. Tak mana nak buka? Ustaz pernah hafal kami ada 100 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada 100 lebih ayatnya.
Buat apa nak buka yang ni? Kan Ustaz kata, kalau nak beriman pada Allah, kena tengok ayat ni. Ayat apa? Ayat beriman. Ada 100 kali suruhan Allah yang kita nak kena buat agar kita jadi orang yang beriman. Ayat dia ada 100 kali. Dan saya minta anak-anak kita yang baca Quran ni, kalau boleh adik-adik, anak-anak kita yang melatih diri nak baca Quran ni, kan, tolong cari bagi kat tuan-tuan, bagi kat tok-tok ilmu. Tolong habang daripada kita hampa duk mengambil Quran, adik-adik semua mengambil Quran, tolong cari di mana ayat pertama dalam Quran yang berkata, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Cari surah apa, juzuk berapa, muka surat berapa, belah kiri, belah kanan. Cari kaji. Sebab dia ada 100 lebih. Ada lebih 100 ayat cerita pasal alladzina amanu. Pasal apa nak buka lagu ni? Kerana kita dalam konteks nak jadi orang beriman. Kenapa? Kerana alladzina amanu, selepas itu ada Allah apa? Macam mana nak jadi beriman tu? Ada. Dan kebanyakannya dikembang dengan ittaqullah. Kebanyakan ayat dikembang begitu. Jadi satu kajian yang kita kena nak buat, macam mana saya di Syria satu dua ni guru suruh ni betul. Tu guru suruh balik cari ada berapa alladzina amanu, cari. Pasal apa cari Syekh? Pasal nak kena tengok orang beriman nak kena buat kerja apa. Orang beriman buat kajian. Jadi tolong anak-anak kita ni kan hafal Quran apa kan, daripada dia latih daripada Quran, alhamdulillah. Maka cara hafal Quran antaranya bagi tahu berapa ayat alladzina amanu dan ayat mana, surah mana yang bermula adanya ayat ni. Baik, Ustaz tahu abang tahu mana, cari tengok. Dan di mana penghabis ayat tu? Mana ayat tang mula, tang mana penghabis? Mula tang mana, habis tang mana? Ustaz tahu abang tang mula, nak abang tak penghabis. Tak penghabis ialah pada ayat At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Selepas surah Al-Mulk, sebelum surah Al-Mulk ada satu surah nama At-Tahrim. Ayat yang ke-8, penghabis alladzina amanu duduk pada surah At-Tahrim ayat nombor 8, muka surat belah kanan ayat atas sekali. Alladzina amanu yang terakhir. Apa yang Allah kata? Mula tolong cari saya nak abang belakang ni, nanti kembang balik. Maka Allah berfirman mengajak kita bagi orang beriman. Apa peranan beriman yang terakhir? Lepas itu, lepas ayat 8 surah At-Tahrim ni tak jumpa dah ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, tak jumpa dah. Kerana alladzina amanu yang penghabisan ada pada ayat 8 surah At-Tahrim. Apa peranan orang beriman yang terakhir dalam Quran? Allah katanya ni. Cuba tengok nah, ayat 8 surah At-Tahrim bunyi lagu ni. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tu kerja orang beriman. Kerja orang beriman. Ayat 8 surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu pada Allah dengan taubat yang nasuha. Maka orang beriman dia takkan leka daripada bertaubat pada Allah.
Kerja dia begitu. Kerja orang beriman, yang Allah pesan pada ayat terakhir, beriman, tobat. Maka jadilah kita orang, tanda-tanda beriman kita ni, tanda kita beriman pada Allah ialah kita suka bertobat. Dengan taubat apa? Taubatan nasuha asa an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah maafkan kesilapan kamu yang dulu. Ayat penghabisan surah ayat 8, penghabisan pada alladzina amanu. Kita nak amal. Orang beriman akan beramal dengan benar ni. Sebab dia tahu lah ini perintah Allah yang terakhir. Dia tak duduk saja amnya. Dia akan paling tak ada pun, dia akan ambil tasbih, duduk di rumah ke, dalam bilik ke, dalam masjid ke, dalam reka ke, pegang tasbih, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Istighfar. Ataupun tubu ila Allah, Allah taubat. Ya? Taubat banyak dengan Allah Ta'ala, sama ada sembahyang taubat ke apa ke, dia akan cari jalan nak bertaubat kepada Allah. Itu ciri-ciri orang beriman yang Allah sebut daripada ayat-ayatnya. Tapi yang tuan dan sekalian, yang ni bukan tajuk yang saya nak buka hari ini sebagai mukadimah untuk kita pecahkan minda kita, untuk kita tengok jalan-jalan beriman lagi mana. Hari ini saya nak masuk pada tuan-tuan, ialah perbincangan kita ialah pada, kalau kita kaji Al-Quran, perkataan subhana ada 12 kali. Subhana bermaksud satu pujian pada Allah, yang mana pujian ini ialah perintah Allah pada kita semua. Dan kita berjanji dengan Allah, setiap kali kita salat, kita berjanji dengan Tuhan. Tahu mana janji tu? Tahu mana janji? Janji kita yang tak boleh kita lupakan ialah apabila kita baca iftitah. Apa dia iftitah ni? Iftitah ni ialah satu perjanjian, satu pengakuan perjanjian kita dengan Allah. Ni dia panggil iftitah. Jangan bermain-main. Baca, tapi dalam baca tu rupanya isinya ialah janji. Janji dengan Allah. Apa antara janjinya? Aku nak sembah kamu saja ya Allah, aku tak mau syirik kepada engkau. Janji. Tengok balik doa iftitah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ni janji. Saya nak tanya diri saya tuan-tuan, janji. Apa dia janji dah? Ni janji dah. Wa subhanallah bukratan wa asila. Kita berjanji pada Allah, ya Allah, aku nak bertasbih memuji engkau pagi-pagi dengan petang-petang. Bukratan maknanya pagi-pagi, every morning. Wa asilan makna petang-petang, every. Janji. Janji apa? Janji nak zikir, janji nak sebut nama Allah pagi-pagi petang-petang. Maka Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala buat kitab. Antara kitab masyhur Imam Ghazali ialah Ihya Ulumuddin. Dan disaring-saringkan oleh ulama kita semua jadi kitabnya kecil-kecil, kitab Jawi. Antara benda ini ada dalam kitab Jawi ialah kitab Hidayatus Salikin. Yakni amalan pagi-pagi petang-petang. Apa dia? Apa nak buat? Apa amalan yang kamu nak buat pagi-pagi? Ulama Syekh Abu Samad Palembang tulis, susun kitab tu, Hidayatus Salikin. Dia ambil daripada kitab Imam Ghazali, letak dalam tu benda dia. Apa dia nak buat? Kata Imam Ghazali, kata Syekh Abu Samad Palembang,
pagi-pagi tunggu matahari naik dengan banyakkan tasbih. Sebahagian janjikan Tuhan bukratan, pagi-pagi, wa subhanallahi bukratan, nak sebut nama Allah, menyucikan Allah Ta'ala pagi-pagi. Pagi-pagi itu matahari duk naik tu, kita kena tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan alhamdulillah kita buat. Kita buat dengan siapa? Bantu imam. Lepas subuh tak payah baca. Kita pun turut. Cuma hari nak beritahu tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tahu dah tapi nak beritahu lagi. Kita turut tu imam tu kerana tu imam ajak kita berzikir, sebab kita semua dah janji dengan Tuhan. Nak sebut namanya pagi-pagi dengan petang-petang. 33 kali subhanallah, subhanallah pagi-pagi lepas main subuh. Jangan tak tahu, jom kita ambil tahu. Ibadat kita mesti ada ilmu. Pasal apa aku buat? Rupanya aku buat ni kerana diperintah oleh Allah, dan aku telah berjanji pada Allah, aku nak sebut namanya. Kita pun sebut subhanallah, 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 subhanallah. Kita kata tu pasal apa? Pasal kita berjanji dengan Tuhan. Di awal semalam berjanji lah. Lepas tu petang-petang pula, kata ulama, kata Imam Ghazali, tunggu matahari terbenam. Tadi tunggu matahari naik, ni tunggu matahari terbenam pula. Dengan apa? Tasbih. Sebab janji. Janji dengan Tuhan. Rupanya tuan-tuan, zikir ini ialah satu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kali kita leka, kita terlupa, tak sangka. Inilah guna ilmu. Jangan buat saja. Pergi cari balik, kita pun belajar dah. Tunggu wajah, kita pun belajar. Rupanya Fatihah lepas selayang tu pasal apa? Bagi ayat kursi lepas selayang tu pasal apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah 3 kali, 10 kali itu pasal apa? Ambil tahu. Kerana jangan beramal dengan kejahilan. Sebab hadis kursi Allah berfirman, mattakhazallahu waliyan jahila. Kata Allah, orang jahil, kata Allah, aku takkan ambil jadi orang yang aku sayang. Allah habaq, Allah declare lah. Allah dah habaq terang-terang, aku takkan ambil orang jahil jadi kekasihku. Kekasih Allah ni, orang yang Allah sayang ni hanya tergolong di kalangan orang yang mengaji. Tu ajak mengaji. Supaya kita tergolong jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh no, tuan-tuan. Saya sebut pada kuliah-kuliah yang lain. Kalau kita sayang mak kita, ayah kita tu biasa. Kalau anak sayang mak, itu biasa. Tapi kalau mak sayang anak tu luar biasa. Tidak. Murid sayang guru tu biasa. Tapi kalau guru sayang murid tu, murid tu luar biasa. Kan? Pekerja sayangkan majikan, itu biasa. Majikan disayang pekerja tu, itu luar biasa. Pekerja tu luar biasa. Orang sayang ulama itu biasa. Tapi kalau ulama sayang orang tu, luar biasa. Kita cinta Nabi biasa. Tapi kalau Nabi cinta kita, Allah Akbar. Dan terakhirnya, kalau kita cinta Allah itu biasa. Tapi kalau Allah cinta kita, kita hamba yang luar biasa. Kan? Jadi kita jadi orang luar biasa ni. Nak jadi orang yang luar daripada kebiasaan manusia. Dia panggil luar biasa, magic. Kan? Jadi tuan-tuan dan sekalian, dengan ilmu lah kita akan jadi orang luar biasa. Jangan buat ibadat tanpa ada pengetahuan. Buat ibadat dengan ilmu. Baik, cerita kita malam ni tuan-tuan, cerita kita pasal ilmu lah juga. Saya Nabi tahu mana? Kalau tuan-tuan nak refer Quran, saya tunjuk Quran ayat dia bertang mana, berhenti tang mana, tajuk dia tang mana, apa benda yang ada. Tuan-tuan nampak. Muka surat 6 surah Al-Baqarah. Belah kiri punya muka surat.
cerita tentang satu benda. Yang Allah cerita ni bukan cerita tentang kejadian buat yang tu, tapi dia nak iktibar. Kerana peristiwa yang jadi dalam Quran ialah iktibar, pengajaran pada kita sekalian. Quran bukan cerita dongeng. Akhirat bukan cerita dongeng. Ya? Maka saya sebut pada tuan juga untuk kita faham bahawa hari ini dunia ini nyata, akhirat jadi cerita. Ya, hari ini punya keadaan ni orang ramai ni. Hari ini dunia ni nyata, nampak terang-terang mata. Dunia ni lagu ni, matahari bulan semua. Dunia nyata depan mata. Akhirat tak nampak, tinggal cerita. Maka orang kafir kata apa? Hada asatirul awwalin. Cerita Quran ni semua dongeng-dongeng belaka. Maka siapa kata Quran cerita dongeng, kafir. Pasal peranan tu, benda tu telah disebut oleh orang kafir. Jadi Quran ni cerita tentang benda. Benda apa? Apa jadi dunia, apa jadi akhirat. Sekarang ni dunia ini nyata, akhirat tu cerita. Orang kata Allah cerita, memang cerita sebab tak tahu lagi. Tetapi bila hang mati semua subuh, akhirat jadi nyata, dunia tinggal cerita. Hari ni kita orang mati cerita dia tu dulu bagus makan nasi putih dan pasti canai aku 3 biji ngapai bagi dia. Cerita ke orang mati dah. Kan? Cerita pasal mak kita yang mati, cerita pasal ayah kita mati, cerita orang soleh mati, cerita. Orang mati cerita. Kita cerita sebab kita ahli dunia, cerita pasal akhirat. Akhirat itu bagi orang yang telah masuk menjadi nyata pada dia. Dunia jadi cerita. Hari ini dunia ini nyata. Dulikan dunia, tak likan akhirat. Tak likan akhirat. Kalau kita tengok orang baca Quran satu muka sejuk, kita relax ya, sembang pula 4 juzuk. Dia Quran juzuk, kita sembang 4 juzuk. Relax kan, dia pergi kedai baca api dia, kita sambung sembang. Kita tak rasa kebaikan Allah bagi kat dia sebab kita ahli dunia. Baik. Saya sebut tuan-tuan masa pendek. Maka surah ayat yang semua surah ke-6 ayat ke-31. Ayat yang 30, 31, 32 ni. Nah, cerita apa tuan? Cerita dia tengok baliklah berkata berfirman Allah Subhanahu wa taala. Sila. Saya jawab azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Hayya
Sambung balik insya-Allah. Satu lagi benda kita nak beritahu. Pasal apa kita kena berdoa selepas azan? Pasal apa kita disyarakkan berdoa selepas azan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ni pasal apa? Bukan saja buat lah, bukan saja buat, itu syarak suruh buat. Pasal apa syarak suruh buat? Pertama sekali antara jalan yang ulama kata, Nabi habaklah hadis, siapa yang baca doa tu lepas dengan azan qamat, maka Nabi kata halat syafaati yaumal qiyamah. Mana apa? Siapa yang mengekali akan baca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah, dia punya tajuk besar dia ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ni dia punya panggilan utama dia. Nabi kata siapa baca doa ni dengan niat untuk hantar salam dekat aku, maka Nabi kata orang tu pasti akan mendapat syafaatku hari kiamat nanti. Maka doa ni lepas azan qamat ni bukan main-main tuan. Dia memberi syafaat atas diri. Jangan tinggal. Apa jadi pun jangan tinggal. Sibuk macam mana pun, kalau sembang dengan azan lah, ataupun apa qamat letak azan, tinggal handset dah, sebab handset tak apa lagi. Aku nak syafaat Nabi SAW. Nabi apa? Terang-terang Nabi kata, siapa baca doa ni, Nabi kata halal syafaatku hari kiamat nanti. Tapi apa jadi tuan-tuan, kadang-kadang azan tak jawab, sembang sampai kesut. Allah. Tu saya kata balik tuan-tuan, ilmu ni membuka jalan pada Allah. Jangan jadi orang jahil, dia mengaji ambil erti. Maka kita baca doa ni kenapa? Kerana memohon kebaikan, limpah rahmat Allah atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita minta sesuatu kebaikan untuk Nabi, Nabi doa kita untuk Allah, pada Allah Ta'ala, agar Allah mengurniakan sesuatu kepada kita. Allah nak kurnia apa? Untuk syafaat. Tak mana syafaat ni? Baca balik ayat kursi. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa lagi yang boleh beri syafaat dengan izin Allah? Siapa boleh? Muhammad ya. Maka kita pun baca doa-doa ni. Bukan bacaan doa saya. Kadang-kadang saya tak mau ni pun. Kita main-main akan doa-doa. Di sana ada syafaat, di sana ada rahmat Allah yang tak boleh kita tinggalkan. Rugi. Kita pun baca lah. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, mungkin selama ni kita baca-baca gitu ya, tak tahu pasal. Orang baca, kita baca. Dah, start malam ni kita baca pasal apa? Aku nak syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak yang tu. Aku nak baunya ni. Allah buka peluang, mulai buka peluang untuk dapat syafaat. Dua benda kita minta daripada Allah. Pertama minta rahmat, kedua minta syafaat. Dua benda ni paling besar dalam hidup kita menuju pada redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama cerita kita. Apa yang saya nak syarah tuan-tuan malam ni dengan masa yang pendek ni ialah pada muka 6 ayat 30, 31, 32. Poin besar dia, apa yang saya nak masuk tuan-tuan ni ialah pada ayat 31. Baik, cerita pasal apa tu? Cerita pasal, kita baca sikit lah maksud dia, terjemah sikit, saya baca sikit, tapi saya nak hurai ayat 31 tu. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berhenti tu dah. Kita mau berhenti tu dah. Sampai nak faham tu. Maka apa yang saya nak ambil? Saya nak ambil satu perkataan, yakni khalifah. Kata Allah Ta'ala, apabila aku berkata kepada malaikat-malaikatku, Allah amat malaikat. Kata Allah kepada, ini sesungguhnya aku nak jadikan di bumi sana khalifah. Tuan-tuan, apa makna khalifah ni? Terjemahan Al-Quran kata, terjemahan ni kata apa? Pemimpin. Tapi
Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah dalam tafsir Sufi, dia kata bukan takat khalifah ni pemimpin. Alasan Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kata apa? Kerana khalifah itu bukan mana pemimpin biasa. Sebab dia kata, apa makna Khalifatul Rashidin? Dia tanya gitu. Khalifah Ar-Rashidin apa maknanya? Maknanya khalifah itu bukan pemimpin biasa. Rupanya khalifah itu mana pengganti. Maka jadilah Allah beritahu kat malaikat, sesungguhnya aku nak buat di makhluk di bumi ni jenis yang menggantikan sifat aku. Maknanya gitu. Allah kata apa? Aku nak buat pemimpin yang tunjuk aku ni siapa dia. Maknanya gitu. Pemimpin yang tunjuk Allah ni siapa dia. Maknanya di sini ayat ni siapa dia, tuan? Ayat ni bukan kisah pasal khalifah tu. Ayat ni cerita pasal seorang yang menjadi khalifah itu. Siapa dia? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak nampak khalifah tu siapa dia? Khalifah tu makna Muhammad. Kerana apa? Kerana asal Muhammad itu ialah Adam. Kita cerita ni habis kita insya-Allah pada masa cerita habis. Maka Allah katakan malaikat, aku nak buat khalifah ni bumi. Khalifah ni adalah seorang yang menggantikan sifat aku di alam ini. Tuan-tuan, apa dah sifat Allah Ta'ala yang paling utama? Kau tanya soalan itu, apakah sifat Allah yang paling utama dalam segala sifat Allah? Rupanya nak kenal Allah ni, dia bukan takat terhenti pada sifat 20. Hak 20 tu asas. Nak kenal Allah Ta'ala lebih jauh, kena tengok sifat 99. Jadi apa sifat yang paling awal pada Allah? Maka kita pun baca Asma Husna. Nas'aluka ya man huwallah. Huwallah alladhi, nas'aluka man huwallah huwar rahman ar-rahim. Maka jadilah Allah ini, sifat utama Allah ialah ar-rahim. Sifat dia ada, tapi sifat utama Allah Ta'ala adalah penyayang. Macam kita lah di rumah mak dengan ayah, siapa paling penyayang? Mak. Sebab tu mak ni, anak-anak makin anak kecil kan, baby baru boleh berjalan sikit, bangkit pagi dia cari siapa? Anak kecil bawa banting busuk, cari siapa? Cari mak. Hamba Allah makin cari siapa? Jawab Ustaz. Budak kecil heret banting busuk, pagi-pagi cari mak. Pasal apa cari mak? Penyayang. Mak sayang dia. Ayah tak ada, ayah dia kerja. Dia cari mak lah. Mak dia dah bawa banting busuk, cari mak. Fitrah manusia, dia pasti cari yang menyintainya. Maka tuan-tuan, siapa lebih sayang kita daripada makhluk semuanya? Jawabnya Allah, sebab Allah itu penyayang. Maka Allah kata, aku nak gantikan sifat aku ni, bagi hamba nampak aku ni siapa dia. Aku nak buat satu khalifah pengganti akan sifat aku, ini Muhammad. Tapi malaikat tak nampak. Malaikat tak nampak yang ni. Maka bila malaikat tak nampak, malaikat kata apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, adakah kau nak buat satu makhluk yang berbunuh-bunuh, gaduh-gaduh? Tuan Muhammad ajak apa? Ajak gaduh. Islam ajak gaduh. Muhammad ajak gaduh. Tak. Rupanya malaikat itu bila Allah kata lagu tu, mereka lawan balik. Bukan lawan, berada lawan. Nak ambil tahu.
Dia berhujah dengan Allah Ta'ala, ya Allah, adakah kau nak buat satu makhluk yang berbunuh-bunuh, gaduh-gaduh ni? Sedangkan kami ni, sedangkan kami, dia kata apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tang ni jadi apa tuan ayat ni? Jadi ayat apa tuan? Jadi ayat akhlak. Jadilah ayat ni ayat perangai. Malaikat Allah tunjuk macam tu nak ajak kita. Bukan salah malaikat, bukan raja malaikat apa, raja Allah nak ajak kita. Apa dia? Ayat ni, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ni duk tasbih puji kamu dan memuja kamu, ya Allah. Maknanya apa dia akhlak dia? Akhlak ni hari ni apa dia tu? Iktibar dia. Akhlak dia condemn orang lain, penek depa. Tengok. Nampak tak? Pergi condemn puak tu, untuk penek puak ni. Ni hari ni jadi gitu. Penjatuh kono, penek dia. Sifat. Maka dengan tak langsung, malaikat buat begitu. Bukan salah malaikat, apa salah malaikat. Tapi Allah tunjukkan iktibar kita. Ni panggil manusia, panggil makhluk. Adakah kau nak buat mereka ni bergaduh-gaduh, pelingkuh semua ni? Kami ni, jadi gitu. Nampak tak? Nampak tak? Elok tak panggil tu? Elok tak panggil tu? Pelingkuh kau ni, penek kita. Aku ingat kita. Akhlak, tu saya kata ayat ni, ayat akhlak. Akhlak yang Allah tunjuk di balik kejadian alam, kejadian makhluk. Ada tak panggil manusia begitu? Awak tak adanya. Penjatuh kau ni, penek dia. Maka Allah kata apa? Allah setuju tak? Panggil ni. Maka Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih mengetahui benda yang kamu tak tahu. Maka pertama sekali tuan-tuan, kebesaran Allah Ta'ala di mana kita nampak? Di mana nampak kebesaran Allah? Nampak pada alimnya. Nampak tak mana tuan? Nampak pada alim Allah. Alim duduk tang mana tuan? Alim duduk tang mana? Sifat 20 duduk tang mana? Alim duduk tang sifat ma'ani. Dan dia juga ada pada sifat maknawiyah. Yalah, alim duduk tang tu. Lepas mana alim? Qudrat, iradat, ilmu. Tengok tu. Maka Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih mengetahui apa aku nak buat, apa tak tahu. Tadi tajuk daripada akhlak yang Allah tunjuk. Betapa manusia makhluk ni, dia tak tahu pun tapi belagak tahu. Dia belagak tahu. Dahsyat hari ni pada orang tahu, muda-muda kata apa? Bala tahu. Semua dia tahu. Yang lu dia tahu, yang dia tahu, hanya apa aku dia tahu. Tapi belagak tahu. Malaikat kena tegur dengan Allah dah, tuan-tuan. Ni sebab dia rasa dia tahu. Dia kata, ya Allah, adakah kau nak buat makhluk yang begini-begini semua sedang kami dia puji kau? Maka Allah kata apa? Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berkata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku lebih mengetahui barang mana yang engkau tidak mengetahui. Apa semua tak tahu, kata Allah. Maka jadilah makhluk ini, awal-awal cerita sekali, makhluk ini, yang kata makhluk ni lawan sifat alim apa dia? Bila Allah alim, makhluk jahil. Duk tang Tuhan. Hang mula-mula duk tang tu, jangan cakap banyak. Jangan siapa berasa pandai, kita semua jahil. Yang alim adalah Allah. Duk tang tu kita. Jangan siapa mengaku kita dia pandai, tak ada, kecuali diajar oleh Allah Ta'ala. Baru kita bererti. Nampak kat saya sendiri pun tuan-tuan, jangan pernah rasa kita ni pandai. Malaikat kena tegur lah. Kan? Malaikat kena tegur lah. Kita ni tak pandai apa tuan-tuan. Pandai apa? Pandai komplain ya, ilmu ke ada.
Kan? Ilmu tak ada pun. Contoh. Sebagai contoh. Kata majlis Quran nak. Itu orang tajwid, baca Quran dengan tok guru. Baca 5 nawak. Nah, 5 nawak macam. Baca 5 nawak, kawan baca hak mula salah, dia enggak gelak pula. Hanya dia baca lagi teruk pada kutu pula. Dia tak? Dia tunggu nak gelak. Kenapa? Pasal apa? Tu baca pun salah. Tang ni nonton Piramli tunjuk dah nak. Jangan tak? Cerita Pak Abu. Kan? Cerita apa? Cerita Pak Abu. Tahu nak? Cerita apa? Pendekat Bujang Lapuk. Kan? Cerita masuk sekolah buta huruf ni. Tengok dah mak awak. Wah, apa bagus tak tengok tu. Saya pergi tengok dah. Memang tengok dah mak tu. Pendekat Bujang Lapuk tengok dah. Ayat alif tenang apa syakir semua ni tahu tengok. Apa tak tengok dia. Siapa tak tengok pendek umur. Tengok habis kan. Berapa kali tengok? Tak tahu kalau banyak kali tengok mana. Nak cerita apa tuan? Terakhir nak cerita apa ni? Nak cerita bahawa ni dia bangsa dia tahu. Leleh. Cikgu tanya, ni huruf apa ni Pak Abu? Dia kata huruf apa? Ini saya kenal huruf ni, huruf M. Orang tulis huruf H, dia kata huruf M. Pandai tu. Pandai sangat. Sampai orang gelak dia pada. Nak abang-abang kan, kita tak berhenti. Jangan belagak pandai. Pertama sekali sifat kita, nak abang kat siapa? Kat diri kita, kat orang semua, nak kata kat Allah Ta'ala, aku jahil ya Allah. Jahil bukan tak berhenti. Jahil bukan bodoh. Jahil maknanya tak mengenal. Kerana bodoh dalam bahasa Arab ialah safih. Saya qulus sufaha. Sufaha tu bodoh. Masuk gitu. Saya qulus sufaha. Sufaha tu orang bodoh. Jahil tu orang bodoh. Jahil orang yang tidak mengenal Allah. Maka lawan sifat alim ialah jahil. Siapa jahil? Kita. Maka sebab itu saya sebut, Tuan Malik, saya cuba susun satu kitab. Tapi tak boleh siap kitab ni rupanya. Sebab sulit sangat untuk saya siapkan. Nak bincang apa abang tuan? Saya tulis kitab yang lama lah. Cuma bahan tu tak cukup kot. Nak terjemah. Matan tu duk ada tapi nak kupas dia saya rasa susah nak kupas ni. Takut sampai tu tak sampai ke orang ramai. Saya buat satu kitab, saya susun satu kitab. At-tahlilu fi sifatil mustahili. Apa dia? Huraian mendalam pada sifat mustahil Allah. Susah nak benam ni. Nak cerita susah. Pasal apa tuan? Pasal apa? Siapa nak tahu Allah Ta'ala tu lebih siapa? Maka kita ni, kita faham dulu ni. Allah Ta'ala sifat wajib 20. Kan? Sifat Allah Ta'ala yang wajib 20. Hak mustahil dia pun 20 juga. Baik. Hak wajib ada kat dia. Mustahil ada kat dia tak? Hak mustahil. Soalan saya. Hak mustahil 20 tu ada kat dia tak? Hak wajib ada kat dia. Hak mustahil ada kat dia? Tak. Bila tak ada kat Allah, ada kat siapa? Bila sifat mustahil Allah tak ada ke Allah, ada ke siapa? Ada kita. Maka kita buat satu kaedah nak kenal Allah dengan sifat mustahil. Mustahil apa? Mustahil Allah tu hak kita. Kita dorang tahu. Maka saya syorkan tuan-tuan. Majlis tauhid kan, wujud keadaan bakar semua cari balik. Cari apa? Cari hak lawan sifat 20 tu. Pergi faham tu. Jom belajar faham sifat mustahil Allah, itulah sifat wajib kita. Atau sifat wajib kita apa dah? Bila Allah tu alimun, kita ini jahilun, jahil. Siapa pun tak pandai kecuali diajar oleh Allah Ta'ala. Baik, dalam kitab hadis qudsi Allah, alhamdulillah saya susun juga benda ni, saya ambil daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Ada sisa kitab yang susun alhamdulillah dah siap lama dah. Saya baca banyak kali dah kitab tu. Ada masa saya belajar sini juga insya-Allah ni. Kita saring ni pada kitab Tanbihul Ghafilin.
Saya bawa satu cerita dalam hadis kursi ini, yakni cerita di antara beza orang alim dengan abid. Apa dah abid? Abid ni makna orang kuat ibadat tapi tak mengaji. Ibadat dia kuat. Berbeza dengan seorang tu alim. Cerita depan Allah Ta'ala. Hadis kursi cerita pasal Allah, depan Allah. Nabi apa dalam hadis kursi ini? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana berimpun manusia di padang mahsyar, dipecah dua golongan manusia. Hak jahat, hak baik semua dipecah. Hak baik ni dibahagi-bahagi lagi oleh Allah. Sampailah satu golongan dipecah-pecah-pecah jadi dua golongan. Hak baik ni pecah dua golongan di antara orang yang abid, yang banyak ibadat, dengan alim yang banyak ilmu. Pecah dua orang tu. Maka Allah panggillah orang abid yang kuat ibadat mai depan Allah Ta'ala. Maka Allah tanya, tengok amalan dia banyak. Amalan dia banyak amalan dia. Maka Allah kata, masuklah kamu ke syurga, wahai hamba-Ku. Pasal hamba banyak ibadat. Maka dia pun masuk ke syurga. Kemudian Allah bawa mai pula satu makhluk Allah Ta'ala yang alim. Mai depan Allah. Allah tengok ibadat dia, Allah tengok semua. Allah kata, hang tak boleh masuk syurga lagi. Allah kata kepada dia, hang tak boleh masuk syurga lagi. Dia kata siapa? Malaikat pun heran, ya Allah, apa siapa tak boleh syurga? Allah kata, dah, aku tahan dia sebab aku nak panggil, nak suruh dia panggil siapa yang dia sayang masuk syurga dengan dia. Nampak beza? Nampak beza tak? Siapa untung? Siapa untung? Abid ke untung? Alim ke untung? Siapa untung? Tuan jawab pasal? Pasal apa alim untung? Kerana dia mampu membawa orang yang dia sayang. Mak ayah dia boleh bawa. Adik-beradik dia boleh bawa. Bawa semua masuk syurga. Seronok dalam syurga pasal mak ayah ada. Abid tadi masuk syurga, mak tak ada, ayah tak ada, kawan-kawan tak ada, siapa pun tak ada. Seronok. Maka nikmat Allah di syurga tak terasa nikmat sangat sebab dia masuk sorang-sorang. Jadi beza tahun ni tuan, beza dia. Beza dia abid dengan alim tak sama. Allah berfirman dalam Quran, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sama tak antara orang yang berilmu dengan orang tak ada ilmu? Jawabnya tak sama. Tu tentu satu. Tadi tak kira lagi. Dia pun masuk syurga, tengok-tengok tak ada siapa. Ditanya Allah, mana mak ayah? Allah kata tak. Hang seorang pasal hang tak jaga depa. Hang tak ambil ilmu bagi depa sama. Hang tak ajak depa sama. Hang dukir ibadat hang seorang. Masuk seorang. Maka menyesallah hamba Allah itu kerana ibadahnya hanya untung dia seorang saja, tapi masuk syurga tak ada siapa. Sedangkan berbahagianya orang alim yang masuk syurga bersama orang-orang yang dia sayang. Allahu Akbar. Baik, maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, lepas ni Allah tu kata, lepas tu apa? Apa Allah kata? Maka jadilah apa dia? Jadilah sifat utama Allah dalam ayat ini adalah mengetahui. Kita tak tahu nak jadi apa kita lagi. Nak balik jadi apa ke rumah tak tahu. Nak tidur ke apa tak tahu. Nak tahajud malam tak tahajud tak tahu. Pasal benda tak jadi lagi. Tapi Allah nak mengetahui apa jadi kat kita. Maka kita doa pada Allah. Kan? Doa pada Allah Ta'ala sesuatu kebaikan di masa depan. Untuk kita dapat daripada Allah. Kerana Allah berfirman, aku mengetahui barang mana yang kamu tidak mengetahui. Baik, tengok. Dia syarah pendek-pendek, tak panjang-panjang sangat, masa tak ada, tak cukup. Maka bila malaikat terkenal lagu tu, malaikat diajar oleh Allah macam tu, malaikat pun ajar. Maka baru tersedak malaikat. Dia ada kesilapan dengan Allah. Maka Allah nak tunjuk kata dia hebat,
Maka pada Adam itu Allah buat apa? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah pun ajar Adam segala ilmu dan nama-nama. Siapa ajar? Siapa ajar? Allah. Maka yang duk condemn orang sana, condemn orang ni kata, orang duk condemn orang ni, ilmu ni tak lebih. Sepasal ayat ni cerita apa? Orang duk condemn orang sana sini ni termasuk orang sombong. Orang sombong ni tak lebih ke mana? Kata Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sinfani la yata'allam. Imam Syafi'i kata apa? Dua jenis manusia yang kalau mengaji pun takkan pandai. Dua jenis manusia kalau belajar pun dia tak pandai. Siapa dia ni? Dua-dua ni. Kata Imam Syafi'i, al-mustahi la yata'allam wal mutakabbir la yata'allam. Orang sombong tak akan boleh mengaji dan orang malu pun tak akan dapat ilmu. Malu nak tanya, malu nak mengaji, malu nak duduk depan, malu nak bawa buku, malu nak bawa kitab, tak dapat ilmu. Malu. Syafi'i kata apa? Sinfani la ta'alam, dua jenis manusia kalau mengaji pun tak boleh ilmu. Siapa dia? Al-mutakabbir, orang sombong tak boleh mengaji. Kalau mengaji pun tak dapat ilmu sebab sombong syaitan iblis. Yang kedua, al-mustahi, orang malu ni, malu tak kena gaya. Maka dua-dua jenis manusia ni dia tak akan dapat ilmu daripada Allah. Siapa dapat ilmu dah? Wa 'allama Adam. Siapa dapat ilmu? Adam. Manusia yang dapat ilmu. Maka dia baca wa 'allama. Dia baca apa? Dia baca dengan sirah. Dalam bahasa Nahu dia bagi sirah tasydid. Wa 'allam, ada syaddah tu. Mana ilmu yang Allah bagi ke Adam ni dahsyat. Bukan ilmu biasa. Dia baca 'alama boleh, 'allama. Dia baca dengan tasydid. Nak abang ilmu Adam ni dahsyat. Ilmu Adam ni luar biasa sebab dia diajar oleh Allah Taala. Maka apa iktibar ayat ini tuan? Belajarlah sesuatu, minta Allah bagi ilmu. Minta Allah bagi ilmu. Kerana Allah yang boleh ajar kita sesuatu. Memang guru ajar kita tuan, guru ajar kita. Tapi faham ni siapa bagi? Tuan nampak mai? Saya boleh ajar untuk tunjuk tuan begini. Tapi faham ni mai ikut mana? Daripada siapa? Allah. Maka siapa yang tak beradab, dia tak boleh faham lah. Ngaji dari buntut pun dia tak boleh faham. Pasal Allah tak bagi dia faham. Kena faham milik Allah Ta'ala. Saya boleh habaq atau guru yang ada di meja ni semua boleh habaq ilmunya. Dia faham masing-masing. Masing-masing punya faham, ikut kehendak Allah atas diri kau. Kau baik dengan Tuhan, kau faham yang baik. Kau buruk sangat dengan Tuhan, kau ilmu kau buruk. Tuan-tuan, tuan-tuan. Maka jadi Adam ni ada ilmu yang dahsyat. Saya tambah sikit. Apa tanda kita dapat ilmu manfaat? Apa tanda ilmu kita ni ilmu berguna? Apa tanda dia? Kita ngaji ilmu manfaat kan? Dia minta al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu manfaat. Kan? Apa tanda ilmu manfaat? Kata ulama pertama, ilmu manfaat yang pertama ialah apabila kau mengaji, kau makin hampir dengan Allah pada ibadat kau. Rasa dekat dengan Tuhan. Sebab Iqra' itu ayat mula. Ayat penghabis apa dah? Ayat penghabis apa dah? Wasjud waqtarib. Maka ilmu yang benar manfaat akan bawa kita lebih sembah Allah lagi. Itu tanda ilmu manfaat. Baik. Iqra' ayat tamam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat penghabis. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan hampirlah diri dengan kau. Rupanya ilmu kita ni, nak tahu kata ilmu kita berkat atau belum tak berkat, manfaat tak manfaat, tengok adakah kita bagi sujud pada Allah atau lagi mengaji lagi sombong. Bagaimana jadi?
Maka tanda ilmu berkat, ilmu manfaat, kita makin dekat dengan Allah. Yang kedua kata ulama, apa tanda ilmu berkat, ilmu manfaat? Jiwa kamu makin tenang. Dan ketiga ni saya ambil lah. Dia banyak tapi saya ambil 3 ni. Hati-hati. Tanda ilmu kita manfaat bila anak-anak menjadi anak yang soleh. No? Kita berikut tu. Tanda ilmu kita berkat, anak kita jadi anak yang soleh. Sebab apa? Balik buka hadis balik. Tengok hadis balik. Idza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi illa thalath. Bila mati anak Adam terhenti amalan kecuali 3. Apa dia? Bila mati anak kita mati ni, tak ada pahala lagi kita dah. Terhenti amalan. Sebab pahala ni main dengan amal. Tiba-tiba berhenti mati-mati, tak ada pahala dah, terhenti amalan. Tapi Nabi kata, adanya pahala yang mengalir walaupun kau dah mati, walaupun kau tak beramal. Apa dia? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu manfaat. Ketiga, tak jawab lagi. Tu jawapan dia. Ilmu manfaat tu tandanya anak kita ni makin soleh. Cek balik itu. Kalau mengaji ilmu tak berkat, anak tak jadi soleh. Sebab tu tuan-tuan, ayah-ayah, mak kita semua sekalian, jom cari ilmu berkat. Minta keberkatan ilmu daripada Allah Ta'ala. Kerana hanya ilmu berkat ni kita mengaji, ilmu manfaat ni lah akan ubah anak-anak kita semua. Kalau mak ayah tak mengaji ni, problem sikit lah kat anak-anak. Kalau mak ayah dia tak rajin mengaji, ilmu pula ilmu tak manfaat pula, ilmu tak berkat pula, anak-anak tak jadi. Maka anak-anak menjadi elok ni bila mak ayah ada ilmu yang manfaat. Baik, patah balik kita balik. Maka Allah pun kata dekat Adam, ada manusia, ada pada malaikat semua. Allah kata, ku ajarkan Adam semua nama, dan Adam pun disuruh oleh Allah membentangkan nama-nama itu pada malaikat. Dan kata pula, Allah kata kalau hamba pandai, Allah kata malaikat, hamba pula hamba macam Adam hamba, kalau hamba benar. In kuntum sadiqin, Allah kata kat malaikat, kalau hamba benar, beritahu aku macam Adam hamba ni. Ketika mana Allah cabar malaikat begitu, baru tahu malaikat kata kami tak ada ilmu rupanya. Baru tahu rupanya kami tak ada ilmu. Rupanya di sini kalah. Kalah apa? Kalahnya makhluk bernama malaikat dengan manusia. Bila kita malaikat kalah? Bila kita ada ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat pun kalah kita. Ni cerita ilmu ni. Maka cuma ambil ilmu yang berkat daripada Allah. Macam nak buat? Tolong jaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga apa tak? Jaga adab dengan Allah. Islam kan banyak adab. Kalau buka kitab Imam Ghazali, kan? Bila tu hidayah, kita adab semua. Masuk masjid, ada duduk dalam masjid, ada i'tikaf, ada masuk masjid, ada keluar masjid, semua ada wudu, semua ada adab. Kerana apa? Kerana adab itu satu benda penting untuk berjalan pada Allah Ta'ala. Baik, bila mana malaikat tahu dah bahawa Adam ni banyak ilmu, dia Allah ajak dia sendiri. Allah nampak ada macam-macam, Allah ajak dia, malaikat tewas, malaikat kalah. Bahawa malaikat sedang bahawa mereka ini golongan yang malaikat maknun, malaikat sedang bahawa manusia ni golongan yang dimuliakan oleh Allah. Benarlah firman Allah, laqad karramna bani Adam. Kata Allah, ku muliakan anak Adam ni lebih daripada makhluk-makhluk lain. Bila Allah nampak kita makhluk mulia daripada lain, nak kata apa ke Allah? Saya nak kata ke Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, sebab kau muliakan kami lebih daripada orang lain, lebih daripada makhluk lain. Sebab Allah berfirman, laqad karramna bani Adam. Allah kata, ku muliakan anak Adam tu. Dengan apa mulia? Ilmu. Dengan apa mulia? Ilmu. Maka ilmu muliakan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah ilmu tu
memuliakan kamu. Kan? Baik, kemudian yang terakhir, lepas malaikat tahu semua tu, mereka pun kata ke Allah Ta'ala, bahawa mereka sedar kesilapan mereka pada Allah. Maka mereka kata subhanak Allah. Qalu subhanak. Berkata malaikat semua, maha suci Engkau ya Allah, kami silap. Maka kata ulama, jadilah tasbih itu satu-satu kata-kata pada Allah. Antara kata-kata kita tasbih dia bermaksud kita mengaku kesilapan kita. Maka jadilah tasbih ini satu daripada cara-cara bertaubat kepada Allah. Cara-cara bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka sebab kita sujud, kita kata apa? Sujud, kita kata apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pasal apa? Pasal kita menghinakan diri kita yang tak erti ini pada Allah Ta'ala. Kita mengaku tersilap. Sujud pada Allah dengan mengaku kesilapan. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, ampun dosa aku. Ya Allah. Adam, kata ulama, kata hadis Nabi, hadis kursi, dalam hadis Sahih Bukhari pun ada juga. Adam bila mana salah dengan Allah ni, dalam kitab kata apa? Adam sujud 3000 tahun bila Adam salah dengan Tuhan ni. Pasal tak beri makan pokok tu dia makan juga. Maka Adam bersalah pada Allah, dia sujud 3000 tahun. Dia tak angkat kepala. Dia tu kata, ya Allah, ampun dosa aku. Sampailah dia terlihat di tiang arash ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tengok ada Muhammad, dia kata ke Allah, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad itu kau ampun dosaku. Allah saya nak buatnya. Maka Allah kata, wahai Adam, tang mana hak kedai Muhammad ni? Allah saya dah buat cerita. Maka Adam kata, aku tengok di tiang arash ada nama Muhammad. Aku tahu dia makhluk Engkau yang paling kau sayang. Aku pinjam dia, aku mohon syafaat dia untukku ya Allah. Maka Allah kata ke Adam, ya Adam, kerana kau sebut Muhammad itu kekasih aku ampunkan dosa kau. Maknanya sujud kita ni ialah sujud berdosa dengan Tuhan. Banyak. Maka kita kata pada Allah Ta'ala, subhanak. Malaikat berkata, subhanak. Ya Allah, masih Engkau ya Allah. Masih Engkau ya Allah, kami silap ya Allah. Maka jelas, istighfar kita dua cara. Istighfar kita dua cara. Cek balik. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ampun dosa. Rupanya tasbih itu ampun dosa. Rugi tak pun tasbih. Pagi-pagi tunggu matahari naik, tasbih, minta Allah ampun dosa. Subhanallah, 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 subhanallah. Minta Allah ampun dosa. Petang-petang tunggu matahari terbenam pula. Subhanallah, subhanallah, minta Allah ampun dosa belah petang, masuk malam. Maka jadi tasbih ini minta Allah ampun dosa. Tengok yang terakhir, malaikat kata subhanaka la ilma lana. Malaikat mengaku, ya Allah, ni akibat kita. Malaikat kata, kami tak ada ilmu ya Allah, kami tak ada ilmu rupanya. Minta maaf ya Allah, ampun dosa kami ya Allah, kami silap, kami tak ada ilmu. Subhanaka la ilma lana. Kata malaikat, kami tak ada ilmu illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang kau ajarkan. Tauhid dia apa? Tauhid dia la nafi illa isbat. Nafi ilmu kita, isbat balik ilmu Allah Ta'ala itu untuk mengaji. Kata ulama apa dia? Ayat 31, jadi doa nak mengaji. Kan? Ulama kata gitu kan? Ambil doa ni, ulama kata ayat 31 ni nak mula mengaji, baca doa ni, nafikan ilmu yang kita ada ni, baru dapat ilmu daripada Allah.
Contoh yang saya bawa tuan, ayat dalam gelas ni takkan boleh tuang penuh lagi mana ada ayat penuh. Tidak. Cawan ni penuh dengan ayat, nak tuang ayat apa boleh? Saya kena tuang ayat ni dulu, kosongkan cawan, baru boleh tuang ayat baru. Mana apa? Siapa rasa dia ada ilmu, dia takkan dapat ilmu baru. Kosong dulu. Jangan kata kita ada ilmu tak. Allah ajak orang jahil. Allah ajak orang tawadhu'. Nabi kata apa? Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu', Allah angkat tinggi. Dia nak mula mengaji ni tuan, nafikanlah ilmu duda kita ni sikit-sikit ni, buanglah tak tepi lah. Kita menanti ilmu besar daripada Allah naik kita. Maka ilmu akan sampai pada hati yang tawadhu', hati yang rendah diri, yang tak rasa dia ada ilmu. Ini akhlak malaikat yang Allah tunjuk untuk kita sekalian berakhlak. Maka di sini ada apa tuan? La ilma lana, nafi ilmu kita. Illa ma 'allamtana, isbat balik ilmu yang Allah nak ajar. Jadi dah nafi isbat. Nafi apa? Nafi ilmu kita untuk ambil ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak dia. Siapa kata dia ada ilmu, dia tak berilmu pun. Kerana berilmu itu daripada Allah, ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang balik ayat 31, kita syarah ni nak cerita apa tuan? Nak cerita bahawa kalau kita rasa kita pandai, nafikanlah. Tak ada apa kita buat kecuali apa yang diajar oleh Allah kita. Ilmu yang kita semua ni ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baca balik surah Al-Kahfi 2 ayat lebih. Cerita pasal apa? Cerita pasal ilmu Allah bagi lautan. Yang kalau tulis 7 lautan pun takkan habis ilmu Allah. Ilmu kita macam mana tuan? Tak ada. Celup jari, angkat, kerip, tu dah ilmu kita. Tak banyak mana pun ilmu kita. Maka kita minta Allah Ta'ala, doa yang Nabi bawa, doa yang Nabi panjat pada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah, tambahkanlah ku ilmu. Ilmu apa tuan? Jom cari pertama sekali ilmu ma'rifatullah, ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala. Macam nak kenal Allah, kenallah kita ni jahil untuk nampak Allah tu Maha Alim dan kaunuhu aliman, atas sifat alim Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa yafuzal mustaghfirin wa najatat taibin. Jumpa lagi insyaallah di bulan-bulan akan datang. Kita minta banyak selesai kesalahan dan segala-galanya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbulan. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولي فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.